warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على الله توكلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dan memberkati kita. Pada malam ini kita sebut berkenaan dengan neraka Allah, ataupun tajuk kita iaitu khabar daripada neraka Allah. Kita memfokuskan konsep ataupun dalam skop azab Allah Ta'ala ataupun azab neraka ni dalam juz'u amma. Yang pertama, kerana juz'u amma ni selalu kita baca, dan tumpuan kita pada malam ini adalah berdasar kepada pandangan Ibnu Kathir dan juga Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari walaupun dia seorang yang dipertikai dari sudut kefahaman akidah dia, ada yang mengatakan Mu'tazilah dan sebagainya, namun dari sudut ilmu tafsir dia meninggalkan satu benda yang besar. Boleh diambil beberapa pendapat dia yang tidak bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Daripada dua kajian ini dan kajian terhadap juz'u amma. Juz'u amma itu amma yatasa'alun. Walaupun terdapat banyak surah-surah dalam Al-Quran berkenaan dengan azab neraka ini, kita tumpu kepada juz'u amma yang merangkumi 37 surah semuanya, dan 15 surah menceritakan berkenaan dengan azab. 15 surah yang menceritakan berkenaan dengan azab, iaitu Suratul Naba, Suratul Nazi'at, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Inshiqaq, Al-Buruj, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Layl, Al-Alaq, Al-Bayyinah, Al-Qari'ah, Al-Humazah, Al-Masad. Saya ulang sekali lagi. Suratul Naba, Amma Yatasa'alun, An-Nazi'at, Wal-Nazi'at, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Inshiqaq, Al-Buruj, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Layl, Al-Alaq, Al-Bayyinah, Al-Qari'ah, Al-Humazah, Al-Masad. Ini fokus kepada pengkajian di dalam surah-surah yang berkaitan. 22 surah lagi tidak berkaitan dengan azab.
Ni surah yang berkaitan dengan azab, berkenaan dengan azab Allah. Lalu beberapa tafsir yang kita ambil, di antaranya tafsir Ibnu Kathir, dan juga saya sebut tadi yang kedua iaitu Kitab Al-Kashaf oleh Al-Qasim Mahmud bin Muhammad Al-Khawarizmi Al-Zamakhsyari. Banyak lagi tafsir lain yang ada sangkut paut yang kita cuba sentuh. Tafsir yang ditulis oleh Anwar Shah Kashmiri, contoh, ulama daripada India. Dan beberapa orang tokoh-tokoh, Syekhul Hind yang diberi nama gelaran dia, merupakan ulama daripada India, yang buat komentar berkenaan dengan azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat, tetapi kita nak fokus itu juz'u amma pada malam ini. Baik. Azab adalah hukuman ataupun balasan siksaan Allah Ta'ala kepada siapa sahaja yang melanggar aturan agama. Azab di atas muka dunia yang boleh manusia nampak, serta azab di negeri akhirat yang manusia tidak nampak tetapi kita diwajibkan percaya walaupun tak nampak. Percaya kerana kalam Nabi SAW. Baik, bagaimana jenis azab dalam juz'u amma menurut Ibnu Kathir dan Zamakhsyari? Setiap perbuatan buruk manusia akan dibalas. Siapa yang buat baik maka dibalas dengan baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini keadilan Allah Ta'ala. Manusia buat banyak tu, dibalas banyak tu, tidak dibalas kurang. Sama ada perbuatan itu baik ataupun perbuatan itu dimurkai Allah Ta'ala, semua akan dibalas. Sebelum adanya pembalasan, adanya soal jawab. Soal jawab di antara kita dengan Allah Ta'ala. Di soal, di siasat, kita panggil hisab. Ya Allah Ta'ala sebut ada hisaban yasira, hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, berlari menuju kepada kaum dia dalam keadaan gembira, suka hati. Tapi wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan orang dihisab dan hisab yang tidak baik. Itu hisab yang susah. Apa yang telah saya sebut dalam kuliah sebelum daripada ni, orang mukmin hanya ditanya apakah awak buat ni, dan mereka yang kufur akan ditanya kenapa awak buat ni. Bila kenapa bermakna ada alasan. Ada alasan. Kenapa awak buat ni? Alasannya begini. Contohnya, alam ya'tikum rusulum minkum. Tidak datangkah rasul kepada kamu yang mengajar kepada kamu kitab? Ditanya sebab dia orang yang jahat. Tapi orang yang baik, dosa dia dengan Allah Ta'ala dihapuskan. Ditanya juga, apakah awak buat ni? Jawapannya ya ataupun tidak. Ya, saya buat, aku telah hapuskan sebab aku ampunkan dosa kamu. Itu dua perbezaan. Baik. Manakala azab daripada istilah pula itu iqab, hukuman. Walaupun terdapat perbezaan di antara keduanya. Bagaimana jenis azab dalam juz'u amma ini? Juz'u amma yang selalu kita baca dalam solat, juz'u amma yang mungkin kita hafal, dan kalau boleh kita hafal lah. Amma yatasa'alun sampai qul a'udzu birabbin nas. Satu hari 3 ayat.
danlah sebelum mati. Minta dengan Allah Ta'ala biar boleh hafal Quran sebelum daripada mati. Kesian kalau tak pandai baca Quran, tak boleh hafal sikit sebanyak, mati dalam keadaan tak tahu Quran. Tak tahu satu hal, dia boleh duduk dalam keadaan tak tahu. Tu masalah. Tak tahu satu perangai, dia boleh duduk dalam keadaan tak tahu. Tu perangai yang kedua. Bila tak tahu Al-Quran, bila tak tahu nak baca Quran, mana ketenangan hidup? Tak ada ketenangan hidup. Sebab Quran ni dia beri ketenangan hidup. Kerana segala masalah yang ada pada manusia hari ini, dia tidak akan selesai kalau tidak faruddu ilallahi war rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Kita sebut Quran dengan sunnah. Dia mesti duduk di situ. Apa masalah manusia sendiri pun. Fa in tanaza'tum fi syai', pada segala masalah, faruddu ilallahi war rasul. Balik kepada Allah dan Rasul. Jadi sama Islam ni. Sebab tu saya kata syaitan ni parti dia sama je duduk mana pun. Sebut parti gitu baru senang sikit lah. Parti syaitan ni duduk Amerika ke, duduk England ke, duduk sini ke, sama je. Gerak kerja dia pun sama. Orang mukmin nak berpecah ni, bila berpecah lawan dengan hak satu, menang hak satu tu lah, sebab dia bersatu. Dia syaitan ni dia mari mesyuarat sekali dengan kita hari-hari. Duduk dalam tubuh kita. Wa may ya'shu 'an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu 'an zikrir rahman, mana-mana orang panggil ya'shu 'an zikrir rahman, berpaling daripada ingatan Allah Ta'ala, itu tidak mahu Quran tak mahu. Nuqayyid lahu syaitan, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala penuh jiwa dengan syaitan ni. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan menjadi qarin, menjadi sahabat yang rapat dengan dia. Terang hak kita sebut tadi bahawa orang yang lari daripada Quran, syaitanlah kawan dia. Tu puak kita kena dekat dengan Quran, kena hafal Quran. Tu imam ada. Hafal surah mari tasmi' dengan tu imam. Hafal surah mari tasmi' dengan tu imam. Tasmi' ni makna kita hantar bacaan kita. Ya? Suami hantar bacaan pada isteri, isteri hantar bacaan pada suami. Biar saling boleh hafal Quran. Anak hantar bacaan pada ayah dia. Sambil duduk dalam kereta sambil baca Quran. Biar Quran tu jadi teman rapat kita. Kita baru baca Quran, sahabat baca dengan tadabbur. Sahabat baca satu. Kalau kita baca Quran, mengaji tafsir Quran, tapi iman tak bertambah, munafik tebal sungguhlah jiwa tu. Betul, kerana orang beriman ni, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dengan ayat Quran ini, dibacakan ayat Quran kepada mereka, zadatuhum imana, makin bertambah iman. Makin bertambah iman. Dia mengaji dah, okey dah, clear dah, bahagian mengaji clear, tak ada masalah. Bahagian mengaji, tapi duk gitu, duk tak ada rasa sedapnya ibadah ni, tak ada rasa nikmatnya, tak ada. Kita tak sedar bahawa munafik tu tebal diri kita. Nak kikih hak ni, nak buah hak ni, nak gosok hak ni, Allahu Akbar, berperang dengan syaitan hari-hari. Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tengok manusia hari ni, cuba tengok kat luar sana. Ada orang tak puas hati dengan hidup atas muka dunia ni. Tak puas hati jadi lelaki nak jadi perempuan. Tak puas hati jadi perempuan nak jadi lelaki-lelaki. Buat demonstrasi, tunjuk perasaan, nak hak kebebasan. Saya nak tunjuk satu benda ya tuan-tuan. Kita tak puas hati jadi Melayu, nak jadi Cina boleh ke? Saya ni tak puas hati jadi Melayu ni, nak jadi Cina. Makan makanan Cina pun tak jadi Cina.
Nak tahu apa makanan Cina tu? Yang taufu apa? Dah. Ha tu. Tak jadi Cina, jadi Melayu situ. Oh tak puas hati saya jaga Kelantan, orang Perlis. Duk jaya orang Kelantan situ, tak jadi orang Perlis. Tak puas hati Allah Ta'ala buat mari musim hujan. Tak puas hati Allah Ta'ala buat mari musim kemarau. Namun nak bagi tahu siapa? Mu nak tunjuk perasaan, tunjuk perasaan pada siapa? Bodoh maksudnya. Allah tak cerdik sungguh. Tak cerdik. Ni orang yang Allah Ta'ala tak buka lagi pintu hidayah Allah. Tak apalah, takut Allah Ta'ala tutup pintu hati tu, hak takut tu. Manusia ni bila Tuhan tutup pintu hati tak nampak kebenaran. Punca daripada tak puas hati jadi lelaki, tak puas hati jadi perempuan. Tak puas hati mu jadi lelaki jadi perempuan tu menolak macam mana? Mu ejah lagu mana pun dirimu tu jadi perempuan, laki. Dalilnya mu tak boleh mengandung. Mu nak beranak orang mana? Oh perempuan nak jadi lelaki. Dah macam mana gayanya apa buat pemedah habis puluh-puluh ribu jadi lelaki. Tak boleh. Duk mari uzur situ bulan-bulan. Ni makna orang begini ni sakit otak dia panggil. Salah satu daripada masalah psikologi yang paling besar. Sebab tu Datuk Mufti kata haiwan pun terkejut dah. Nah, haiwan pun terkejut dengan dia. Sebab dia kejap tuan-tuan. Hello. Salam. Ya saya. Ha? Ya. Nanti call saya balik, saya dalam majlis. Ya, boleh. Maaf KPJ Perlis telefon saya. Tadi saya masuk kecemasan sekejap. Daripada Zuhur sampai pukul 6 tadi. Darah tinggi. Doktor kata nak masuk ward ah, tak mau masuk ward biar. Dia ambil darah saya tadi. Cocok sini tak keluar darah, cocok sini tak keluar darah. Habis 5 kali tempat cocok, sakit aku. Tak keluar darah, sadar orang tak keluar. Allahu akbar, macam-macam. Darah tinggi sikit. Tapi tak apalah. Saya kata doktor bagilah ubat-ubat apa pun, saya ada kuliah kata. Nak masuk ward tu lepas kuliah dia masuk ward. Tak apa. Masa ni saya nak mengajar dulu. Baik. Baik. Ada 15 surah dan berbagai-bagai jenis azab. Azab yang pertama, azab kepanasan dan kehausan. Azab kepanasan dan kehausan. Suratul Naba ayat 21 hingga 26. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Sungguh neraka Jahannam itu sebagai tempat pengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka itu. Ada tempat pengintai duk tengok manusia, menjadi tempat kembali bagi mereka yang melampaui batas dan mereka tinggal di dalamnya lama masa mereka tidak merasa kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain daripada air yang mendidih, iaitu air nanah, bahan kumbahan api neraka, penduduk neraka, sebagai balasan yang setimpal kepadanya. Baik. Menurut Ibnu Katsir, inna jahannama kanat mirsada, neraka itu ada tempat pengintai, iaitu tempat yang sudah disiapkan. Neraka telah disiapkan lit-taghin, bagi orang yang melampaui batas. Melampaui batas di sini iaitu mereka yang melanggar peraturan Allah. Dia panggil tagha.
Allah Ta'ala sebut tagha ni kepada Fir'aun. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu wahai Musa kepada Fir'aun, tapi kena ingat Fir'aun ini tagha, pelampau. Melampau dari sudut mana? Melampau dari sudut lebih daripada had yang Allah Ta'ala suruh, lebih daripada had yang Allah Ta'ala tetapkan. Jangan buat begini, langgar. Itu makna tagha. Itu makna tagha, melampau. Melampau dalam ni adalah melampau dari sudut akidah. Dari sudut akidah tak percaya ni ada dua jenis. Kalau kita buka surah Az-Zumar, iaitu waman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi idh jaa'a. Allah Ta'ala sebut ayat 33 gitu lebih kurang. Tengok sendirilah, tak ingat dah. Di antara mereka orang zalim, kata Allah, yang pertama mereka yang kadzaba. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah, mendustakan Allah Ta'ala. Mendustakan dengan menggunakan nama Allah. Ni bagi orang buat bid'ah ni. Bagi orang buat bid'ah, iaitu menggunakan nama Allah sebagai menghalalkan perbuatan yang dia buat. Sebab apa? Kemudian disebut wa kadzdzaba bis-sidqi idh ja'ah, dan juga orang yang mana didatangkan kebenaran kepada dia, dia membohongi kebenaran tersebut. Maknanya awak tak betul buat begini. Benda ni salah dengan agama ni. Ni dalil buktinya begini. Hak begini baru betul. Yang ni tak betul. Ada kata lantak pergi. Orang duk buat tu. Awak siapa nak larang saya? Saya nak kebebasan. Awak siapa nak larang saya? Kita kata awak buat ni tak betul ni, benda bercanggah dengan Nabi. Quran pun marah, Nabi pun marah. Awak boleh buat macam mana? Ada kata ada dalil. Dalilnya begini, dia cari dalil. Dan orang buat bid'ah ni, dia tidak lain dalam kepala dia melainkan sangkaan sahaja. Sangkaan baik pada benda yang dia buat tu. Apabila diberi ini yang terbaik dan ini yang elok, wa kadzdzaba bis-sidqi idh jaa'a, Allah Ta'ala sebut, maka ini juga termasuk dalam tagha ataupun kemaksiatan yang mereka menentang Allah, membangkang Rasul. Baik, lit-taghina ma'aba, menjadi tempat kembali, itu tempat mereka tinggal. Allahu Akbar. Kata Qatadah, sungguhnya tidak ada seorang pun yang masuk ke syurga melainkan dia menyeberangi ke neraka dulu. Mana apa neraka kena seberang. Allah. Bagaimana Nabi duduk ujung doa pada umat dia supaya mudah urusan. Kalau tak atas muka dunia ni tak kenal Nabi dah, macam manalah dia nak selamat daripada azab Allah di hari akhirat. Jazaa'an wifaqa, balasan yang setimpal dengan apa yang buat atas muka dunia dulu. Sebab itulah kita tengok dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut terang-terang, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Tak ada sejuk bagi mereka walaupun sikit, wala syaraba, tak ada minuman bagi mereka. Minuman tak ada. Bermakna kepanasan mereka dapat, kehausan mereka dapat, ada. Illa hamiman wa ghassaqa. Menu dalam neraka ni, kalau airnya air nanah, tembaga, dan air lelehan kumbahan daripada penduduk neraka itu minuman dia. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Na'udzubika min adzabin nar. Minta Allah Ta'ala jauh kita daripada neraka. Mana sanggup manusia nak makan benda tak sedap. Kalau kedah tak sedap tu, nak pergi sekali cukup. Apa maksud dah? Kalau tak sedap, pelayan comel. 2 kali juga pergi. Sebab walaupun tak sedap, tapi orang bujai tu comel.
Nah, pergi juga 2-3 kali sebab ada juga hak comel. Walaupun masak tu tak sedap, masih pun masih gilah. Sebab orang bujang tu comel. Kening comel, senyum gitu. Lepas Pak Usuk masuk pula dia kata abang gitu pula. Allah, kau meleleh gitu. Ni kedai tak sedap, pelayan pula. Nak minum air apa ni? Tanya gitu. Dia tanya gitu, nak minum air apa ni? Dia tanya. Orang tak tanya begitu. Ni menu. Jadi, cik nak ada apa? Panggil saya. Bagi peluang nak dia baca dulu menu nak minum air apa. Neraka tak ada. Tak ada menu kecuali illa hamiman wa ghassaqa. Makna kehausan itu satu azab, minum pun satu azab bagi dia. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubika min azabil qabr, min azabin nar. Baik. Itu yang pertama. Dalam suratul Ghasyiyah ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka memasuki api yang sangat panas, ini neraka. Diberi minum dari sumber air yang panas. Tidak ada makanan bagi mereka sedangkan pohon yang berduri. Kata Ibnu Abbas, tasla naran hamiyah, yaitu yang sangat panas dan benar-benar panas. Tusqa min ainin aniyah, begitu juga diberi air yang sumbernya sangat panas. Panas sehingga lebih pada suhu panas, paling panas sekali dalam neraka. Laisa lahum ta'amun, mereka tidak memperolehi apa-apa kecuali min dhari', sumber apa ni, makanan daripada pokok yang berduri. Kata Sa'id bin Jubair ketika mengemukakan tafsiran kepada ayat ini, iaitu pohon zakum. Pohon zakum berdasar kepada apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, inna syajarataz zakum ta'amun athim kalmuhli yaghli fil butun karayyil hamim. Buah zakum apabila dimakan, durinya melekat di tengkuk ni siapa? Semua orang ni luruh. Masuk dalam perut, menggelegak dalam perut ini. Ibarat minyak yang menggelegak dalam kawah. Itu makanan dia. Airnya tak sedap, makanannya tak sedap. Na'udzubika min azabin nar. Baik. Dan puncak kepanasan dia sebagaimana disebut dalam surah Ar-Rahman ayat 44, iaitu air hak panah dengan makanan panah ni, nak air dahaga ambil. Panahnya taklah kata hari ni bagi sejuk sikit, esok tak. Panasnya atas muka dunia ni, kalau air panas tak lama-lama jadi sejuk. Neraka ni air panas, suhunya makin panas, diminum makin seksa. Itu untuk orang yang jahat. Bagaimana manusia nak hadapi benda begini? Allah. Nak terang? Terang rebuhai, balik ni rebuhai. Rasa dia tiup-tiup, balik minum. Cuhai dalam mulut dengan kendi-kendi itu. Oh. Melecuh habis tubuh ni. Habis rosak rongga dalam ni. Sarah ni habis rosak. Tu baru air dunia tu. Baru 100 darjah Celsius. Dah. Tahap air mendidih, betul tak? Ni lebih lagi. Hak tembaga lagi, hak nanah lagi tak masuk lagi. Nak hidup macam mana keadaan begini ni? Bila manusia fikir ada keimanan pada Allah, bila jadi begini, dia tak jadi nak buat jahat. Tak jadi nak buat jahat kerana fikir ke neraka. Yang marilah kadang-kadang lintasan nak buat jahat tu. Bukan tak ada langsung, ada. Tapi dia mari fikir neraka ni, tak jadi. Kemudianlah suratul Qari'ah ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Tempat mereka kembali adalah neraka hawiyah.
Dan tahukah kamu apakah hawiyah itu? Api yang sangat panas. Kata Ibnu Katsir, firman Allah, fa ummuhu hawiyah, mereka tempat kembalinya api neraka. Ada yang mengatakan maksudnya maka dia akan jatuh ke neraka Jahannam dengan kepalanya ke bawah. Bukan terjun kaki dulu, jatuh dengan kepala. Lalu fa ummuhu hawiyah, berkecai otak dia. Fa ummuhu tu hawiyah, dia mengungkapkan dengan menggunakan kata ummuhu, berarti otak dia. Otak ni masuk terjun kepala dulu, kecah habis. Takut semula, duduk dalam neraka. Begitulah keadaan neraka hawiyah. Ada satu daripada nama neraka. Kata Ibnu Jarir, hawiyah disebut dengan sebutan ummuhu kerana induknya, kerana tidak ada tempat kembali kecuali neraka tersebut. Oleh kerana itu fa ummuhu hawiyah. Allah Ta'ala tanya, wa ma adraka ma hiya, kamu tahu apa dia tu? Hawiyah, narun hamiyah. Allah Ta'ala kata itu adalah neraka yang sangat panas dan bahan bakaran cukup kuat panas dia. Allah. Abu Mus'ab meriwayat daripada Abu Hurairah, dia kata api anak cucu Nabi Adam yang kalian nyalakan itu adalah satu bahagian daripada 70 bahagian neraka Jahannam. Allah. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, satu bahagian sahaja sudah sangat cukup. Bila menjawab sesungguhnya satu bahagian api masih ditambah lagi dengan 69 bahagian. Diriwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Satu juzuk kecil yang digunakan oleh kita pada hari ini, dipecah, semua boleh guna ramai-ramai. Hak marinya besar ni, pecah-pecah lagi boleh guna ramai-ramai. Api hak rasa panas tu lah. Api hak kita rasa panas tu, kita tak panas api ni. Tuan-tuan, jangan main-main. Api ni kecil-kecil boleh buat main lah. Kalau besar-besar, bukan sahaja panas, letak tangan di api tu, haba kepada api tu panas. Tuan-tuan biasa lalu ikut kertih. Kat Terengganu tu dia ada kertih tak? Zaman saya kecil-kecil dulu, lalu kat situ. Itu mak saya kata, tu api neraka, dia kata. Mak kata, jaga-jaga, buat jahat, besar api neraka nak makan. Kita tengok, ya Allah, takut. Api neraka, dia kata. Kita buka cermin, duduk tepi pagar tu, api jauh, sini jauh. Tapi bahan bakaran dia, hak petroleum tu, dia punya panas, dia dapat rasa. Tu api atas muka dunia. Bagaimana nak lawan Allah Ta'ala di hari akhirat? Diheret oleh malaikat untuk masuk ke neraka Allah. Kita tak tahulah bagaimana keadaan. Tu keadaan kehausan dan juga kelaparan. Yang kedua, sifat neraka, azab yang kekal selamanya dalam neraka bagi mereka yang rosak akidah. Firman Allah, Surah Al-Infitar ayat 14 hingga 16. Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Dan sesungguhnya orang derhaka benar-benar dalam neraka, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan mereka tidak mungkin keluar daripada itu. Iaitu kata Ibnu Katsir, memberitahu tentang akhir bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang yang iaitu berupa kenikmatan, iaitu mereka mentaati Allah dan tidak membalasnya dengan perbuatan berbagai perbuatan, dan Allah, iaitu mereka mentaati Allah dan tidak membalasnya dengan berbagai perbuatan maksiat. Setelah itu dia juga menceritakan kesudahan bagi orang jahat. Sebelum pada ayat ni ada Allah Ta'ala cerita orang baik, kesudahan dia syurga. Ni ayat ni Allah Ta'ala cerita sesungguhnya orang yang derhaka dan benar-benar mereka akan masuk ke neraka. Dan dalam neraka
mereka masuk pada hari pembalasan dan tidak mungkin keluar daripada neraka itu. Masuk yang jenis rosak akidah. Kalau masuk jenis perangai yang tak elok, Allah Ta'ala selamat dia dengan rahmat daripada Allah. Tapi tuan-tuan jangan fikir jangan fikir tak apalah kita perangai huduh-huduh pun, asalkan akidah tu elok. Jangan fikir gitu. Sebab akidah rosak ni tuan-tuan, rahmat Allah nak bagi tahu, perangai tak elok lama-lama syaitan dia heret sampai akidah rosak. Dia kena ingat bahawa syaitan dia kira berjaya misi dia nak suruh manusia ni masuk neraka sampai bila-bila dengan manusia itu rosak akidah dia. Lesah kerja dia. Dengan manusia tu tak yakin sikit dengan Allah Ta'ala. Tak boleh terima baik dan buruk ni mari pada Allah. Tak boleh terima apa ketentuan daripada Allah. Mari sangkaan tidak baik dengan Allah Ta'ala. Mari zon yang tidak baik dengan Allah. Tu cukup. Lama-lama dia heret makin-makin jadi jahat lah sekali. Masuk neraka dengan sebab rosak akidah. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Wala'udzubillah min zalik. Kemudian surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat 16 dan 17. Summa innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kamu dustakan. Kata Ibnu Katsir, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka, maksudnya selain mereka diharamkan melihat Allah yang Maha Pemurah, mereka juga termasuk dalam summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Mereka di atas muka dunia dulu mendustakan hari kiamat dan tidak percaya bahawa adanya kehidupan selepas daripada kematian. Bermakna di antara ciri-ciri masuk neraka, kekal dalam neraka ini, iaitu orang yang tidak percaya berkenaan dengan akhirat. Baik, muslim-muslimat sekalian, kata Ibnu Katsir lagi, termasuk dalam penghuni neraka dan azab yang dimaksudkan adalah golongan yang mencaci, mereka menghina orang, mereka merendahkan orang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina mereka, mencaci mereka dan merendahkan keadaan mereka di hari akhirat dengan neraka Allah. Orang masuk neraka ni kena kata. Malaikat dalam neraka ni bengis, kena sumpah hari-hari, layanan yang buruk hari-hari, kerana mereka di atas muka dunia dulu ada dosa mereka dengan Allah Ta'ala yang mereka tidak istighfar dan mereka tak bertaubat dengan Allah. Kalau dosa dengan Allah, istighfar dengan taubat. Kalau dosa mencaci orang, dosa fitnah orang, kena minta maaf dengan orang tu. Kena pergi minta maaf dengan orang tu. Minta maaf lah sebab saya fitnah awak dulu. Minta maaf lah sebab saya buat begini ke awak. Tu. Kalau tidak akhirat, Tuhan panggil. Dan nak buat macam mana panggil ni? Nabi sebut dah dalam hadis, segala amal baik orang hak kita kata hak fitnah tu, Nabi semuanya Allah Ta'ala ambil letak atas kawan ni. Dah hari ni berapa banyak fitnah dalam Facebook, duk sebar hari-hari. Sebab tu saya cadangkan tuan-tuan ni, tak usah buka Facebook banyak lah, buka Quran banyak. Buka Quran banyak. Jarang-jarang nak buka tak apa, tengok berita apa. Ni sejak pandai pakai gadget ni, anak pula beli, berasap Facebook hari-hari. Nak update semua hak buat, masuk buat update, pergi mengajar buat update,
Pergi dengar orang kuliah pun update, puasa sunat nak buka pun update buah kurma. Nak tak apa dah tahu. Pandai sungguh syaitan ni tak. Syaitan dia bijak dia. Dia pandai. Dia satu parti dia duduk mana-mana gitu lah. Manifesto dia, slogan dia, misi dan visi dia sama je. Dia tak pernah ingkari janji dia dengan Allah Ta'ala. Dia janji sungguh dengan Allah tu, bahawa dia nak merosakkan anak Adam tu. Dia sama je puak dia. Gitu keadaan. Duduk di mana pun macam tu. Manusia nak lari ke mana? Nak lari ke mana tuan-tuan? Kita azan dulu sila. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون, iaitu hari yang kamu dustakan dahulu, itu hari kiamat. Allahu Akbar. Kemudian ayat seterusnya Al-Bayyinah ayat ke-6 dalam juz Amma suratul Bayyinah ayat ke-6, lam yakunil lazidu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik masuk ke neraka ke dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Baik. Kenapa Allah Ta'ala sebut ahli kitab wal musyrikin? Orang musyrikin, orang Mekah. Ahli kitab itu golongan ahli kitab yang tahu kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama mereka lawan Nabi. Maka mereka adalah seburuk-buruk makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat yang mereka layak untuk hidup seburuk-buruk makhluk ni melainkan neraka Jahannam yang kekal selama-lamanya. Jahannam khalidina fiha, kita boleh huraikan bahawa Allah Taala beri neraka siap dengan gerang-gerang dia. Nak duduk nombor berapa boleh. Lok nombor berapa, tanah nombor berapa, bilik nombor berapa, mampu dalam neraka. Macam mana manusia nak hidup ni? Baik. Yang ketiga, azab pedih dan membakar neraka ini. Surah Al-Insyiqaq ayat 12 dan 24. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yasla sa'ira wa yasla sa'ira. Satu. Lepas tu fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka akan tinggal dalam neraka yang menyala-nyala sa'ira. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat 24, fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah berita gembira mengenai azab yang pedih kepada mereka. Nak beri berita gembira macam mana? Azab satu herdikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Neraka sa'ira, sa'ira maksudnya api neraka yang menjulang-julang, yang nak bakar dia sampai ke hujung halqum dia, naik sampai atas kepala dia. Disebutlah surah yang lain. Al-Lail ayat 14 hingga 15. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Maka aku memperingati kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Paling celaka di sini kata Ibnu Katsir, fa anzartukum naran talazza, kami memperingati kamu dengan neraka yang berkobar-kobar dan akan dimasuki oleh orang yang paling celaka. Tidak akan masuk melainkan orang paling celaka, kata Ibnu Katsir, yang tidak akan memasuki dengan api, tidak akan memasukinya dengan dikepung api daripada semua penjuru, orang yang paling celaka. Nak lari daripada neraka tak boleh, kerana api neraka itu mengelilingi dia. Tak ada lubang nak lari. Tidak ada lubang untuk lari. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Ibnu Katsir buat mari satu hadis. Rasulullah kata, kullu ummati tadkhulu yaumal qiyamah. Setiap umat aku akan masuk syurga pada hari kiamat kelak.
illa man aba, kecuali orang yang tak mau masuk syurga. Aba makna tidak mahu. Wa man ya aba ya Rasulullah. Sahabat jadi pelik. Sebab apa sahabat pelik? Sebab cerita syurga, nikmat syurga, semua orang nak masuk syurga. Ada juga orang tak mau masuk syurga Rasulullah. Orang yang macam mana? Sahabat tanya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Mana yang mentaatiku dia akan masuk syurga, dan barang siapa yang asani, bermaksiat kepadaku, bererti dia tidak mahu masuk syurga. Orang yang taat ke Nabi, hak tu hak nak syurga. Berarti kalau kita nak faham mafhum mukhalafah daripada hadis ni, orang yang tidak taat kepada Nabi masuk neraka. Betul? Dia terdiri daripada golongan yang enggan masuk syurga. Tu yang kita bersungguh dia buat sunnah Nabi tu. Kerana nak masuk syurga bukan nak berlawan sangat. Nah, bukan nak marah sangat orang buat bid'ah ni sebab apa? Sebab nak masuk syurga. Oh, sakan sungguh dia buat dak. Saya heran sungguh. Sakan. Rasa macam bazir duit dia. Kesian kita tengok dia tu kesian. Duit habis, tenaga habis. Sebab tu saya kata zaman dulu orang puja salib. Zaman sekarang orang puja salib, zaman dulu nak ingat ke Nabi Isa, dia puja salib sebagai lambang. Zaman sekarang orang puja capal, nak ingat ke Nabi. Mula-mula pakar dulu, lama-lama syaitan dia pandai, dia reti syaitan ni. Dia bawa lama-lama ada kaifiat, ada kelebihan tertentu, ada kaifiat tertentu. Lama-lama percaya pada kaifiat ni, jadi gitu. Mudah, syaitan ni mudah je. Asal daripada nak ingat pada satu benda, macam gambar kita gantung di rumah kita dah. Nak ingat pada kan gantung gambar. Mula-mula gantung dulu. Anak cucu pun kita tak bagi tahu sebab apa duk gantung gambar ni. Nak ingat, ada memori. Tak payahlah memori simpanlah kepala lah. Gambar-gambar simpanlah album lah. Tapi dia gantung gitu. Tak kira gambar siapa-siapa pun, pemimpin ke, ulama ke, siapa ke, duk gantung macam tu. Letak di baju lah, macam-macam. Sebagai tanda kita nak tutup segala pintu yang boleh membawa kepada pemujaan pada manusia. Jangan puja manusia lebih pada Allah Ta'ala. Jangan. Hatta Nabi manusia, tapi Nabi larang orang puja dia lebih pada puja Allah. Cukup dengan Allah. Subhanallah ya amma. Subhanallah, kita sebut subhanallah, Maha suci Allah. Sebut subhanallah ni kita menyucikan Allah daripada segala benda-benda yang syirik. Nak gantung gambar buat apa lagi? Banyak orang kita ni ngaji sunnah dah, gambar dah gantung lagi. Kalau saya sebut gini, dia kata, oh ustaz kerah, dia kata. Bukan masalah kerah, awak tu gantung buat apa? Zaman muda pula tu gambar makcik, tudung pun tak pakai, sengih. Masa tu gigi ada lagi. Sekarang gigi tak ada dah. Nak sengih banyak-banyak tak boleh lah nak. Gantung. Duk tengok gitu. Baiklah gantung benda lain, gambar bunga ke benda apa, daripada gantung gambar manusia. Dah start gambar anak-anak terima ijazah apa semua ni, letaklah album lah. Ingat situ sudah lah, nak tunjuk pada siapa anak kita ada ijazah. Ada 12 orang anak, 12 orang boleh ijazah, penuh gambar. Orang kata, oh ni doktor, oh ni engineer, oh ni ni. Kata, baca Quran, tak kerti seorang habuk. Bodoh belaka. Mau baca gedik tu. Engineer ke doktor ke siapa ke tak kerti baca Quran. Tak ke bodoh? Bodoh orang panggil. Benda lain boleh dia baca formula fizik, hak payah. X tambah Y kuasa 2, 6. Aku pun pening tengok. Ini kuasa 2 ni aku tahu Power Ranger yang ada kuasa. Boleh ingat formula macam-macam. Nak ingat Quran tak boleh. Nak baca Quran sebut ya, mim tak boleh. Bodoh sekali lagi.
Biar berasa tu dia nak ngaji kuat sikit. Tak cerdik walaupun tak cerdik. Walaupun dia ada PhD ke, walaupun dia apa pun tak reti dengan Quran, kira bodoh. Tak cerdik. Jangan jadi bodoh dah pokok kita dah, jangan jadi bodoh. Biar jadi cerdik. Tak apalah, tak ada siji apa pun. Duk main kat dalam sawah benda tu je. Taik kubas kat betih seorang-seorang. Tak apalah, asal baca Quran hari-hari boleh, semuka dua muka. Cerdik tu. Cerdik lah tu. Daripada boleh baca surat khabar bahasa Inggeris pun reti apa. Reti belaka dia. Kadang-kadang hak tu bahasa Cina pun reti dah, duk mengaji di Cina. Hak ni berreti bahasa Rusia. Nak cakap pun pelik. Hak ni mengaji di Korea, nak cakap tu mesti cabuk gigi. Kalau hak pakai palsu dah boleh cakap. Suka baca Quran tak reti. Allahu Akbar. Syaitan ni pandai sungguh. Betul payah baca Quran ni, payah baca Quran. Hak lain senang. Hak fizikmu tu, hak pecah kepala-kepalamu mikir tu, nak exam tu sampai luruh rambut-rambut mengaji doktor. Tiba-tiba Quran tak reti. Hak tu mu boleh cerdik. Kenapa Quran ni hak mudah mu tak boleh cerdik apa? Jawab mu depan Allah. Kalau kita tanya pun tak boleh jawab dah. Ni Tuhan nak tanya akhirat. Berok ciri lah dia depan Allah ni. Suratul Buruj ayat ke-10. Last. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh dan menyiksa orang mukmin lelaki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, mereka akan mendapat azab neraka jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar yang tidak terperi sakitnya. Ayat ni apabila peristiwa Ashabul Ukhdud, itu mereka mengancam orang beriman dengan mereka menggali parit dan mereka suruh orang terjun yang mana-mana beriman, lalu mereka sanggup terjun dalam parit yang ada api itu, dalam parit yang besar ada api, kerana mereka beriman kepada Allah. Mereka buat begini bukan kerana apa? Kerana mereka illa ayyuminu billahil azizil hamid, Tuhan sebut. Itu kerana orang ini yang sanggup terjun tu kerana mereka beriman kepada Allah yang tinggi, yang amat-amat terpuji. Kata Ibnu Katsir, kita ambil Ibnu Katsir semua malam ni. Innal ladzina fatanul mu'minin, yakni mereka, yakni dengan membakar mereka. Demikian dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, iaitu mereka tidak bertaubat, mereka tidak melepaskan diri mereka dengan dosa di atas muka dunia dengan bertaubat. Melepaskan diri daripada dosa di atas muka dunia dengan cara bertaubat, terlepas. Tapi mereka tak bertaubat. Mereka masih lagi menyusahkan orang beriman kepada Allah Ta'ala kerana kedengkian mereka kepada Allah. Maka tidak ada benda yang tak nak bagi kepada mereka kecuali neraka. Suratul Humazah. Narullahil muqadah allati tattali'u alal af'idah. Itu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Hak saya sebut tadi. Neraka bakar sampai dalam luar, habis lumat segala-gala. Baik. Akhirnya azab neraka tidak mati. Tak pernah api neraka ni mati, api itu tak pernah. Masuk api mati bila mari angin. Allah Ta'ala sebutlah suratul A'la ayat 12 hingga 13. Alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Itu orang yang memasuki api neraka yang besar ni, selanjutnya dia di sana tidak mati, tidak boleh hidup. Kata Ibnu Katsir, iaitu orang yang memasuki api neraka yang besar, kemudian dia tidak mati di alamnya dan tidak boleh hidup. Maksud tidak mati sehingga dapat beristirahat, dan tidak boleh hidup sehingga hidup dengan senang, malah kehidupan yang paling mencelakakan dia. Dia dalam keadaan gitu. Dan api tersebut bakar hari-hari. Tak berhenti. Tak ada istilah lah Tuhan kata hari ni kita rehat lah, gas habis. Tak ada pakai gas dah api neraka ni. Tidak ada. Sekarang ni pun dinyalakan oleh Allah Ta'ala dengan ancaman Allah Ta'ala begitu. Suratul Masad ayat ketiga, ayat kelima. Sayasla naran zata lahab wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad.
kelak dia akan masuk dalam api neraka yang bergelojok neraka itu, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, ini penyebar fitnah. Di lehernya ada tali daripada sabut yang dipintal. Menurut Ibnu Katsir, kelak akan masuk neraka yang bergelojok itu api yang memiliki bunga api yang besar dan daya bakarnya sangat panas. Wa mara'atu, dan istrinya pembawa kayu api, istrinya termasuk wanita Quraisy yang terhormat yang bernama Ummu Jamil, itu isteri kepada Abu Lahab. Dia membantu setia suaminya kekufuran dan dalam kekufuran untuk berlawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang buat kufur pada Allah, yang lawan Allah sebagaimana tokoh hak lawan Allah tamu ke dunia nama Abu Jahal, dan orang yang membantu untuk orang lawan Allah Taala ni, kedua-dua masuk neraka belaka. Tu Allah Ta'ala nak bagi. Cuma dalam Quran ni kita ambil hak ulama India pula, dia sebut contoh 3 orang tamu ke dunia ni, nak beritahu perangai yang ada pada orang tu perangai itu perangai yang tidak akan mati. Orang tu mati. Fir'aun, perangai dia tak mati. Tapi Fir'aun sebagai contoh, ada manusia yang perangai begini. Zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal, hadha Fir'aun, hadhihi ummah, hadhi Fir'aun, ni adalah Fir'aun kepada umat ini. Ada hadis kan, Nabi sebut pada Abu Jahal, perangai sama. Fir'aun dia tahu Nabi Musa Nabi, dia ada bukti. Memang dia ada. Sebab apa? Sebab dia panggil semua. Ada sihir berlawan. Ada sihir, semua masuk. Semua masuk beriman kepada Nabi Musa. Tapi dia tak. Dia lawanlah sekali, bunuh. Itu Fir'aun. Ada ke tak orang ini gitu? Ada. Zaman Nabi, Abu Jahal. Zaman sekarang, ada. Lawan siang malam Islam. Menyusahkan orang habis dengan dia. Qarun, seorang tokoh, perangai dia ada sampai ke sekarang. Cinta ke dunia, cari harta. Nak bawa ke mana harta dia? Tengok Qarun, nak bagi tahu sia-sianya harta dia, tak boleh tolong dia, bertenggelam dengan dia. Dah kita ni harta banyak ni, harta hak banyak tak ada manfaat langsung ni, nak pergi ke mana? Kalau ada manfaat tak apa, dah takut jadi Qarun. Tu di antara tokoh-tokoh Namrud ke, hak nama Abu Jahal ke, semua ni perangai tu ada mewakili perangai manusia. Sampai ke kiamat pun lagu itulah keadaan dia. Hak lawan Nabi ada hak nama musyrikin, nama ahlul kitab. Ahlul kitab golongan hak tahu kitab, tapi lawan juga. Sebab apa? Sebab tutup biuk nasi dia. Ada ke tak hari ni? Apa tak ada? Lambak-lambak ahlul kitab. Allah ngatuk-tuk lebak ustaz-ustaz, tak boleh sebut benda betul. Sebab apa? Masalah lah kalau sebut benda betul. Susah lah kita. Susah boleh sebut benda betul. Orang tak panggil ceramah. Ya? Lepas tu panggil lah ceramah. Panggil ceramah, cakap mengarut pula begini. Habis nak kaji. Benda hak Islam tak suruh kaji pun dia kaji juga. Orang suka dengar. Orang pun dengar, syong. Dia tak tahu ke hak Nabi betul ni? Hak sunnah ni tak tahu ke? Hak Nabi sebut ni, tahu ke tak tahu? Tak tahu macam mana dia mengaji juga? Mustahil dia tak mengaji. Kalau hadis Nabi, kalau awak tak tahu kena mengaji. Macam mana orang yang nak mengaji hadis tapi tak tahu hadis Nabi, tak tahu usul kepada hadis? Tak ada. Sebab tu kalau kita fikir sekali, zaman dulu banyak pondok, banyak, tapi syirik pun banyak juga. Banyak juga syirik. Zaman sekarang di sisi agama ni banyak, orang jahat pun banyak juga. Kenapa jadi gitu? Sebab Al-Quran sebut dah, hak sikit ni semua hak baik belaka, hak banyak tu semua hak baik. Dan benda ni kita akan berlawan macam Nabi berlawan.
Nabi berlawan dengan ahlu kitab. Kita berlawan dengan orang ni. Orang yang tahu kitab Allah, tahu sunnah Nabi, tapi duk lawan situ. Sengaja buat nak suruh orang marah. Tu perangai. Sama Abdullah bin Ubay zaman dulu. Allah. Nabi mati, wafat Nabi, Sayyidina Umar tak boleh terima. Sayyidina Umar kata, dah, Nabi akan pergi tawajuh dengan Allah. Dia akan balik semula, nak pancung kepala orang munafik. Sebab tak tahu siapa munafik. Masalah sekarang ni, orang munafik tu ada, tapi tak tahu siapa. Dan munafik itu ada sepanjang zaman. Sampai ke hari ni. Orang yang memperolok-olokkan agama, gunakan agama untuk kepentingan hidup. Siapa ke hari ni ada? Allahu Akbar. Ini benda yang mewakili perangai manusia, nama Fir'aun, nama apa semua tu. Baik. Dan azab neraka, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Oleh kerana itu, kata Allah, Tuhan menimpakan cemeti azab kepada mereka. Kata Ibnu Katsir, yakni dia menurunkan azab daripada langit, menimpakan hukuman kepada mereka, dan tidak akan dapat dihentikan dari orang-orang yang dan tidak dapat dihentikan dari orang-orang yang berdosa itu. Baik. Analisis daripada benda ni, penutup dia, kebanyakan juzuk amma ni memberi tumpuan kepada azab terhadap kafir, musyrik, munafik, pendusta, orang yang celaka, orang derhaka, dan orang berdosa. Berdasar kepada tafsir Ibnu Katsir, menghuraikan maksud yang berbanding dengan kitab tafsir Az-Zamakhsyari, yang kita tak baca Az-Zamakhsyari itu, kita hanya baca Ibnu Katsir sahaja. Baik, ini menunjukkan bahawa tuan-tuan rahmati oleh Allah adalah benar berkenaan dengan apa yang disebut oleh Allah itu azab neraka. Tu baru dalam juzuk amma. Banyak lagi hak lain tu, hak kita tak cerita banyak lagi. Mudah-mudahan menjadi peringatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita pada malam ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.